Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan dan puan. Apa khabar semua? Lama saya tak bersiaran live ni. Aduh, ya Allah. Ini memang sebenarnya soalan ni banyak lah orang tanya kan. Tapi saya nak buat posting, masa nak buat posting tu bukanlah senang. Nak create satu posting yang agak baik, bukan senang tuan-puan. Jadi saya saya berhajat untuk cerita je lah dekat sini. So ramai orang tanya lah kenapa dia dia dah buat senaman, dah buat apa orang kata, dah buat senaman, dah diet, tapi tak kurus-kurus juga tuan-puan. Apa yang dia kena buat? Tuan dan puan, sebenarnya benda ni bukan satu benda yang apa orang kata, bukan satu benda yang satu benda yang biasa lah orang kata, yang berlaku pada orang yang nak menurunkan berat badan. Sampai satu tahap dia memang akan jadi dia nak pergi dia dah tak boleh, nak pergi dah tak boleh, nak pergi dah tak boleh kan. Waalaikumsalam Puan Norazlinda, apa khabar? Okey, so tuan puan, hari ni saya nak sharekan dengan tuan puan macam mana yang kita nak kena buat apabila berlaku perkara ni kan. Saya percaya tuan puan kat luar sana ramai yang dah buat diet, dah bersenam, tapi result dia sampai satu tahap dia dah stagnant. Okey. So apa yang kita kena buat tuan puan? Okey, ini benda ni kalau di dalam bahasa kita lah, bahasa orang-orang yang ni dia orang panggil plateau tuan puan. Plateau ni maksudnya sampai satu tahap tuan puan, sampai satu tahap dia dah susah nak pergi tuan puan. Okey, dia dah macam badan cuba dah mula beradaptasi dengan apa yang kita buat tuan puan. Ni saya beritahu proses dulu. Okey, ataupun dalam bahasa sains dia panggil metabolic efficiency, ME. Okey, apa benda metabolic efficiency ni? Okey, metabolic efficiency ni bermaksud macam gini. Bila kita dah biasa buat perkara yang hari-hari benda yang sama, contoh macam ni, kita buat senaman, contohnya kita hanya buat senaman dengan berlari saja. Pada mula-mula kita berlari tuan puan, kalori akan dibakar dengan banyak sebab badan kita ni berlaku kejutan tau. So berlaku kejutan ni dia cuba beradaptasi dengan aktiviti larian kita tu. Okey, aktiviti yang kita lakukan lah. Jadi sampai satu masa tuan puan, badan akan, bila dia dah mula beradaptasi dengan situasi tu, ini bermaksud dia akan cuba menjimatkan tenaga tuan puan. So sebab tu bila sampai satu tahap tuan puan, sampai satu tahap, apa yang berlaku, kalori yang dibakar ataupun kalori yang digunakan dia akan dijimatkan. Saya nak cakap macam mana, kalau katakan kita bandingkan kita punya kereta biasa yang gunakan petrol dan juga kereta yang menggunakan hybrid. Hybrid ni kan dia jimatkan minyak. Faham tak? So maksudnya bila kita buat sesuatu perkara yang sama tuan puan, memang akan berlaku satu proses yang dipanggil metabolic efficiency lah. Bermaksud badan cuba reserve sebanyak mungkin tenaga. Ya, takkanlah kita hari-hari buat exercise kan dengan kadar pengeluaran kalori yang sama. Kalau kita tak tingkatkan intensity, maksudnya hari-hari kita exercise kita rasa penat, hari-hari kita exercise kita rasa penat. Dia tak akan jadi macam tu tuan puan. Mula-mula macam tu, sampai satu tahap badan akan beradaptasi dengan kalau kita buat dengan kadar intensity yang sama. Ya tu. Okey, saya tengok ramai yang masuk. Alhamdulillah, saya memang buat terkejut-terkejut je ni. Tak ada apa orang kata plan pun. Saya baca sikit komen. Hi, morning Farizal. Ini Taliban ni bukan. Ni Farizal Muhammad Rashid. Okay. Sorry. Ingatkan kawan saya nama dia Taliban. Okay, thank you. Bolehlah share tuan puan. Kita bagi manfaat kat orang lain. So tuan puan, saya sambung lagi. Bila benda ni memang akan berlaku tuan puan, dalam kehidupan kita pun akan berlaku tuan puan. Contoh macam ni,
tuan dan puan, sampai satu masa tuan dan puan, tuan dan puan perasan tak? Okey, kewangan kita pun sama macam tu. Sampai satu masa kita dah reach dekat plateau lah. Kita dah tak boleh pergi lah. Buat kerja macam mana pun, gaji kita macam tu je. Okey. Ataupun tuan-tuan, ataupun dalam perhubungan pun kita macam tu juga puan. Okey, contoh bagi yang tak sekolah agama diorang kan masa berkapal-kapal dulu berpipi-pipi tangan kan. Dia tak sekolah agama lah. Yang sekolah agama lah dia jauh-jauh. Okey. Maknanya masa perhubungan kita, masa kita mula-mula nak kenal dengan pasangan kita tuan-puan, excited bukan main tuan-puan. Jalan pipin tangan kan. Tak boleh nak berenggang. Teks hari-hari. Kalau tak teks satu hari, dia rasa macam apa orang kata, something missing lah dekat dalam life kita kan. Tapi tuan-puan, sampai sekarang kita dah kahwin kan dan sebagainya, kita dah tak ada dah buat benda tu tuan-puan. Kan? Kadang-kadang bila orang tanya dia yang lagi kau ajar, dia jawab okay. Alright. Ataupun dia tunjuk emoticon je kan. So tuan-puan, memang perkara ni berlaku tuan-puan. Sampai satu tahap kita akan reach dekat tempat ni. Kita memang reach. Bukan tentang senaman saja tuan-puan. Plato ni berlaku juga kepada perniagaan tuan-puan. Okey, macam saya bisnes sekarang, dia dah sampai satu tahap kita dah tak boleh nak pergi lagi lah tuan-puan. So apa yang kita kena buat? Kita kena buat sesuatu lah dalam perkara ni. So, Plato bukan saja berlaku terhadap senaman atau progres untuk orang yang nak menguruskan berat badan tuan-puan. So, Plato ni berlaku terhadap banyak perkara. Daripada segi kewangan kita, okey. Contoh kalau kita makan gaji kan, kita akan jadi macam tu lah. Tahun depan naiklah 100, tahun depan naiklah 200. Kalau tahun depan tak naiklah kita kan. So kalau kita bisnes pula, kalau kita buat seorang-seorang tuan-puan, macam masa dulu saya buat bisnes, saya buat seorang-seorang tuan-puan, saya tak boleh reach over than some certain amount of target lah, of sales. So maksudnya kalau katakan sales saya kat sini je, saya nak pergi kat sini nak lebih sikit je. Dia takkan pergi lebih banyak. So apa yang kita nak buat? So kita kena susun strategi dan sebagainya. So saya nak ceritakan, nak share 3 perkara tuan-puan. 3 perkara 3 perkara macam mana kita nak mengatasi Plato kita. Right. Okay. So kita nak tengok sekejap lah orang-orang yang ni. Betul Tuan Farizal. Hai morning Puan Akmal, apa khabar? Lama tak jumpa Puan Akmal. Okay. Keluar betul daripada comfort zone. Betul tuan-tuan. Keluar daripada comfort zone tu adalah salah satu macam mana kita nak progress lah. Nak progress. Okay. Macam saya cakap lah, kalau kita dah sampai hit dekat plateau, memang kita kena keluar daripada comfort zone tuan-tuan. Tuan-tuan, sesiapa ini, benda ni berlaku kepada orang-orang yang usahawan lah. Okay. Kalau you selesa dengan perniagaan you sekarang, which is mungkin boleh dapat ke income banyak dan sebagainya, you salah tuan-puan. You salah. Sebab saya pun dah terkena tuan-puan. Kadang-kadang kita akan berlakulah apa-apa cabaran dan sebagainya. Kalau kita tak bersedia, masa tu kita lingkup habis tuan-puan. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena sentiasa mencabar diri kita tuan-puan. Okay. Alright. Hai Kak Balkis. Hai Puan Alin. Sekolah mana? Sekolah agama mana? Sekolah agama rakyat. Alright. Okay. Puan Fauzia. Okay, sabar. Dah tak sabar Puan Fauzia. Puan, tolong share. Tolong share post Facebook live saya yang pertama ni. Saya akan insyaAllah lepas ni akan kerap lah buat. Cuma saya tak susun lagi konten. Ini memang terkejut tuan-puan, sebab saya ada beberapa orang tanya dengan saya apa nak buat dan sebagainya kan. So saya nak share lah hari ni. So saya nak sharekan 3 perkara tuan-puan, 3 perkara. Okey, kita tulis sama-sama Yang pertama tuan-puan, yang pertama, kita kena unlearn dan relearn tuan-puan. Unlearn dan relearn. Tuan dan puan, saya ceritakan ni tentang kita tengok dalam skop yang lebih besar tuan-puan. Kalau kita cerita tentang senaman je bosan kan. Mungkin dia tak kena dengan tuan dan puan pun.
Okey, mungkin tuan-tuan puan yang follow saya ni bukanlah nak kurus sangat, tapi kita boleh ceritakan tentang benda ni dengan kaitkan dengan kehidupan kita tuan-tuan puan. Okey, so kita kena unlearn dan relearn balik tuan-tuan puan. Contoh sampai bab kewangan. Pak, kita dah sampai Plato. Okey? Maksudnya kalau gaji kita tu 5,000 je. Nak pergi 5,000, nak pergi 6,000 kita struggle tuan-tuan. Ataupun kita nak pergi 7,000 kita struggle. Kita boleh pergi 5,000 je. Ni contoh tau. Okey. So tuan-puan, apa yang kita boleh buat adalah kita unlearn dan relearn. Bermaksud tuan-puan, kita kena cari ilmu untuk cari seseorang yang boleh bimbing kita pergi beyond of that. Faham So maksudnya tuan-puan, dia tak akan berlaku dengan kita buat sendiri tuan-puan. Sebab apa ilmu tuan dan puan dapat dulu bukan boleh bawa ilmu tu akan ilmu yang tuan dan puan dapat dulu, yang belajar dulu, mungkin pada ketika ini dan akan datang dah tak relevan tuan-puan. Tuan-puan, saya relatekan benda ni dengan kerjaya sebagai seorang guru seorang guru. Okey, sebab cikgu ni dia ada apa orang kata ramai ada cikgu lama, ada cikgu baru. Ni nak cerita macam ni lah. Tuan puan, cikgu lama mengajar memang sangat bagus tuan puan. Tapi tuan puan, teknik diorang mengajar, kaedah diorang belajar yang bagus ni sekarang nak diimplementkan dengan work from home, tuan puan, memang sangat berbeza tuan puan. Ini saya tunjuk contoh cikgu ni pasal the real ni yang kita nampak adalah macam tu lah. Anak-anak kita belajar dekat online dan sebagainya. Cikgu kadang-kadang tak kompeten untuk dengan pertukaran ni. Maksudnya mereka pun mungkin ada yang tak bersedia. Kalau ada yang bersedia pun mungkin yelah, maksudnya dia mengajar dalam kelas dengan mengajar secara online berbeza tuan-tuan. Memang berbeza. Saya pernah jumpa beberapa orang yang saya jumpa mereka mengajar secara live sangat baik tuan-tuan. Tapi bila dia pergi online tuan-tuan, ya Allah, dia habis tuan-tuan. Dia memang, kalau tuan dan puan mungkin tak pernah cakap depan kamera ni tuan-tuan. Saya dah biasa cakap depan kamera. Jadi tuan dan puan nampak saya macam selamba. Tapi tuan dan puan, percayalah, ada orang dia tak boleh cakap depan kamera tuan-puan. Dia jadi macam tongong sekejap. Dia jam. So tuan dan puan, memang kita perlu unlearn dan relearn untuk kita tembus daripada Plato tu. Okay, apa yang saya nak cerita dalam pengurusan berat badan tuan puan? Tuan dan puan, apa ilmu yang you pakai daripada dulu tuan puan, mungkin tak relevan sekarang tuan puan. Mungkin you follow. Okay, saya tahu tuan dan puan dekat dalam ni memang mungkin ramai orang yang nak kuruskan berat badan lah. Okay, tuan dan puan, saya percaya tuan dan puan dah buat macam-macam perkara dah kan. Dah macam-macam perkara. Tuan dan puan mungkin apa ni orang kata nak kuruskan ni, join dengan jumpa seseorang, lepas tu follow dia, lepas tu tuan dan puan pun accidentally terkurus. Accidentally terkurus. Sampai satu tahap tuan puan, sekali tuan puan tengok, ya lama, kenapa aku punya ni macam aku dah kurus, aku dah kurang berat badan, tapi kenapa aku macam gelebih lah, macam tak fit lah. Kenapa ada orang cakap aku ni macam ada kencing manis lah. Kenapa ada orang cakap muka aku ni sakit lah. Diorang ni bukan faham aku ni buat workout hari-hari, dapat kurus macam ni, lepas tu orang kata aku macam-macam. So tuan puan, sebenarnya bila ada orang cakap macam tu tuan puan kena take note lah. Ada something wrong ataupun missing part yang tuan dan puan lakukan. Sebab tuan dan puan macam ni, semalam saya cerita dekat dalam grup saya lah, diorang kata analogi saya ni bagus. So saya pun terfikir, betul juga saya cakap. Tuan dan puan, diet adalah strategi tuan puan. Diet adalah strategi. Okay, kita ada strategi bermaksud kalau kita nak pergi perang tuan puan, nak pergi perang ni, kita ada dua perkara yang kita boleh buat. Yang satu, kita boleh jadi kamikaze atau kita boleh jadi Rambo. Ya, kan? So kita tak ada planning. Kita act as a hero lah, macam dekat filem kan. Kalau orang tembak kita tak kena, kita tembak orang wajib kena. Kan, macam tu kan. Okay, dalam reality life dia tak di macam tu tuan-tuan. So apa yang saya nak sampaikan, dalam kehidupan kita, kita akan
dapat banyak maklumat pasal diet tuan-puan. Okey, pasal diet. So contoh ada buat diet A, diet B, diet C, diet D, diet E dan sebagainya. Banyak jenis diet tuan-puan. Tapi tuan-puan, itu semua strategi tuan-puan. Tuan dan puan boleh guna macam tu. Sama juga macam saya beritahu pasal perang ni. Ada dua strategi. Sama ada you nak pergi berpasukan atau you nak jadi Rambo. Tapi saya nak tanya tuan-puan, mana yang lebih selamat? You pergi seorang-seorang kan jadi Rambo, atau you pergi dengan pasukan di mana ada pasukannya. Kalau you pergi pasukan, you nak serang orang, orang cover you. Okay, orang serang, you cover orang tu. So, nampak tak? Maksudnya, kenapa kita tak pilih strategi yang selamat, tuan-puan? So, dalam diet ni ada jenis diet yang tak makan, diet makan sehari, diet makan protein lebih, diet tak makan nasi, diet makan telur. Kan? So, tuan-puan, kenapa kita nak pilih benda yang menyeksakan kita? Alright? So, that's why lah, dekat sini kita kena unlearn dan relearn. Tuan dan puan, sampai satu tahap, you memang kena cari seorang mentor, tuan-puan. Memang kena belajar untuk bantu you pergi ke peringkat yang lebih tinggi sikit. Okay? Tuan dan puan, saya percaya, tuan-puan, Lee Chong Wei, ada orang kat belakang dia, tuan-puan. Iaitu jurulatih dia. Mike Tyson pun ada orang kat belakang dia. Bukannya mereka ni jadi champion suka-suka, tiba-tiba jadi champion. Usain Bolt yang Olympian tu, yang lari pecut tu, okey, pun ada orang kat belakang dia, tuan-puan. Ada jurulatih. Tuan dan puan, siapa jurulatih, tuan-puan? Saya nak tanya, dia ada personal coach, tuan-puan. Dia ada personal coach. Di mana personal coach ni, dia akan membimbing secara spesifik, tuan-puan. Tuan dan puan, bermula dengan grup, tuan-puan. Saya memang cakap terus terangnya, ramai klien-klien yang saya jumpa, mereka bermula dengan secara berkumpulan, tuan-puan. Which is bagus. Saya cakap, bukan saya cakap betul, bukan saya cakap salah. Tak ada salahnya. Bagus. Tapi, tuan-puan, sampai satu tahap, tuan-puan, kadang-kadang you tak boleh pergi dengan grup you. Sebab you kena pergi by your own. Sebab dalam grup kan, ada macam-macam, apa orang kata, macam-macam masalah peserta tahu. Bukan peserta tu bermasalah. Maksudnya dalam grup tu ada yang sakit lutut, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit kepala, ada yang sakit hati. Kan? So tuan-puan, kita tak boleh buat exercise dengan diorang ni. Sebab kalau kita sihat, kita akan jadi macam ataupun kalau kita sakit, contoh kita ada slip disc, kita dah tak boleh sangat nak buat exercise seperti mereka ni. Jadi tuan-puan, sampai satu tahap, tuan-puan, you memang kena cari mentor untuk reach you punya plateau. So maksudnya, kalau macam saya dalam saya punya orang kata career, saya banyak bantu orang yang mengalami banyak sakit ni, tuan-puan. Okay, klien-klien saya antaranya obes dan banyaknya yang sakit, tuan-puan. Sakit pinggang, slip disc dan sebagainya. Alhamdulillah, tuan-puan, bila kita buat dia one-to-one training, kita guide dia betul-betul spesifik dekat dia seorang. Lepas tu exercise kita designkan dia betul-betul. So maksudnya apa, tuan-puan? Mereka ni try to unlearn dan relearn, tuan-puan. Mereka cuba dapatkan satu guide, okay, ataupun satu bimbingan yang baru. Ini pentingnya. Bila you sampai satu tahap, memang you kena unlearn dan relearn. Okay, dapat sesuatu tuan-puan, jomlah tulis. Malas korang ni Okay, kejap saya tengoklah komen-komen sikit. Betul, Denny, memang kena kreatif. Betul, sekarang memanglah dalam bidang kecergasan di Malaysia ni, tuan-puan, siapa-siapa pun boleh jadi jurulatih. It's okay, tak ada masalah. Dia bagus juga memeriahkan kita punya industri. Sebab pasal zaman saya dahulu, nak dapatkan PT sangat susah, tuan-puan. Okay, orang tak tahu pun apa PT. Dan kadang-kadang bila kita charge tu, orang cakap mahal. Padahal saya charge dulu sangat murah, tuan-puan. Sekarang dah tak murah lah. InsyaAllah, Alin. Okay, Rambo mental kena. Oi, Nuaim, apa khabar? Betul.
So tuan-puan, faktor yang kedua tuan-puan, faktor yang kedua adalah kita kena ubah. Ubah. Okey, keyword dia adalah ubah. Yang pertama tuan-puan, kita kena unlearn dan relearn untuk pecahkan Plato ni. Ini yang pertama tuan-puan. Tulis. Boleh tak korang tulis? Jangan duduk melongok je. Okay, alright. So tulis, okay. So pertama sekali adalah unlearn dan relearn. Maksudnya kita kena belajar tuan-puan. Kita kena belajar, cari mentor untuk bagaimana kita nak dapatkan ilmu tuan-puan. Sebab kena ingat ilmu saya dah cakap ni sifu saya. Tak dia ada ke tak ada ni? Haji Faizul. Okay, nampak gambar ada tu. Ilmu apa yang you dapat dulu tuan-puan belum tentu boleh dapat bawa you ke depan pada ketika ini. Contoh saya bagi tahu macam cikgu tadi. Dan banyak lagi lah tuan-puan. Sebab itulah kajian-kajian dia keep on updating tuan-puan. Dan tuan-puan ni kadang-kadang boleh jadi orang kata kurus kan. Kurus kadang-kadang tuan-puan kurus secara tak sengaja. Terkurus. Kan? Ataupun tuan-puan dah kurus sekali tengok, alamak kenapa orang cakap aku sakit lah. So you memang kena ada something lah. Kena belajar. Memang kena belajar tuan-puan. Dengan mereka yang you fikirkan expert lah. Saya tak nak cerita siapa-siapa. Tapi tuan-puan mungkin boleh tengok, boleh follow kat siapa yang tuan-puan rasa expert lah. Alright. Okay, yang kedua tuan-puan kena ubah. Okay, kena ubah. Alright, so ubah ni tuan-puan, tak kisahlah ubah apa, ubah sikap tuan-puan. Okey, ni dalam kita tengok balik dalam perhubungan kita tuan-puan. Masa dulu kita berkapal-kapal kan, pipi-pipi tangan, I love you, you love me. Sekarang kita dah tak lagi dah kan. So tuan-puan, kita kena ubah balik. So kita kena reflect balik diri kita, kenapa kita jadi macam ni. So apa yang kita kena buat adalah kita kena do something tuan-puan. Do something. Do something maksudnya kita kena ubah lah. Kena mekarkan perasaan kasih sayang, rasa cinta kita dengan pasangan kita. Begitu juga tuan-puan. Okey, ini khas untuk orang yang dah kahwin je tau. Yang tak kahwin tu jangan pula. Ni kan, korang memanglah orang kentut pun kau bau wangi. Okey, so macam dalam exercise pun kita kena ubah tuan-puan. Okey, kalaulah tuan dan puan selalu buat jogging, selalu buat aerobik, selalu buat swimming, bentuk-bentuk latihan yang berintensiti sederhana ke bawah dan dalam duration yang lama, tuan dan puan ubahlah kepada yang dipanggil exercise yang lebih kepada anaerobik. Bermaksud exercise yang intensiti dia tinggi tapi kerja dia pendek. Contoh macam Tabata. Okey, Tabata ni orang buat 4 minit je tuan dan puan. Lebih daripada 4 minit dia jadi betul. Sebab tuan dan puan, formula Tabata adalah kita buat tu memang kita kena keluarkan tenaga 110% dan dalam keadaan rehat yang pendek. Okey, which is orang tak boleh buat lama-lama tuan-puan. Kalau you buat Tabata dalam 1 jam, itu dipanggil betul. Okey, atau you buat HIIT training. Okey, atau you buat weight training tuan-puan. So tuan dan puan, apa yang kita nak buat adalah kita ubah program. Tuan dan puan, saya kat dalam sini saya tengok ada satu klien saya, dia ketawa-ketawa je Okey. Ini klien saya lah. Okey, saya tak payah mention lah nama dia. Dia ada kat dalam ni. Dia komen juga. Okey. Saya keep on changing dia punya training tuan-puan. Okey, dalam sebulan saya train tukar. Memang bergaduh lah dengan dia. Bergaduh lah. Maksudnya bila saya tukar program dia memang akan struggle gila. Tapi tuan-puan, end of the day lebih kurang dalam 2 bulan lebih, badan dia dah start mengecil. Dan the best part is dia kecil tak flabby tuan-puan. Itu yang paling penting. Sebab dia bermula masa dengan saya buat squat, saya ingat lagi, buat squat kosong je, pakai bar kosong pun. Lepas tu turun tangga, kaki dah tak ada dah. Sekarang dia dah boleh buat squat almost dalam 100 pound. Almost 100 pound.
Okey, sekarang dia dah malas nak training saya ingat. Dia dah kurus kan. Bila dah kurus orang kan macam tu. Okey. So kita kena ubah training tuan-puan. Tak kisah kita nak ubah macam mana. Ubah daripada segi yang paling penting tuan-puan, ubah apa orang kata program latihan kita ni ke yang lebih mencabar kita. Ingat kita tak boleh duduk dalam comfort zone sangat. Tuan dan puan, memang benda ni ramai orang terlepas pandang dan tak faham tuan dan puan. Sebab mereka tak ada guide. Diorang tak nak unlearn dan relearn. Diorang hanya ikutkan, aku dah kurus dengan cara ni. Macam ni lah caranya. Baru ni saya jumpa seorang klien tuan dan puan. Dia beritahu dengan saya, dia dah turun almost dalam 20 ke 30 kilo within 3 month ke 2 month. Memang saya nampak kecil tapi saya nampak dia kecil dan kecut tau. Kecil kecut, bukan kecil firm. Okay, ingat tau. Saya ada post dalam 2-3 hari lepas. Skinny girl look good in clothes, but fit girl look good in naked. Bermaksud perempuan, kalaulah kita ni duduk dekat negara luar negara kan, mereka yang turun drastik ni takkan pakai bikini ni. Takkan pakai bikini. Maksudnya mereka turun berat badan dengan drastik sebab diorang tak nak pakai bikini pasal diorang malu dengan appearance diorang. Faham So that's why lah bila kita nak turunkan berat badan, bukanlah saya nak galakkan tuan dan puan pakai bikini. Ini perumpamaan. Bermaksud bila kita tanpa baju, kita tengok badan kita tanpa baju pun kita suka. Ataupun kalau kita nak tengok, kita nak turun drastik ni, kita nak tengok macam mana. Bila kita buka baju, kita tutup mata. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Ni bukan aku. So macam tu kan adalah orang kata tak bagus lah. Kita tengok badan kita pun kita rasa tak best. So bila tuan dan puan tak ada ilmu tuan dan puan, you tak nak unlearn dan relearn, you keep on doing apa sahaja yang lama tuan dan puan, memang you akan plateau. Percayalah, confirm. Okay, alright. Okay, sekejap kita tengok sikit komen Oh, nak ambil pen. Tak payahlah pen, tulis je dekat sini. Okay, tuan puan, Assalamualaikum. Hari ni hari pertama saya live. Okay, saya kenalkan diri saya Bahagia Jumali. Saya dah 15 tahun dalam bidang kecergasan ni. Okay, saya dah bantu ramai orang dalam pengurusan berat badan, dan juga saya selalu buat talk tentang kesihatan dan kecergasan dalam sektor corporate lah. Okay, so hari ni punya tajuk kita adalah dah senam, dah diet tapi tak kurus. So kita dah ceritakan, boleh tengok balik video saya nanti. Okey, boleh tengok balik video saya daripada mula apa yang saya ceritakan. So sekarang kita nak masuk ketiga tuan-puan. Okey, ketiga tentang pemakanan. Pemakanan. Tuan dan puan, kalaulah tuan dan puan apa orang kata mengamalkan sesuatu diet, okey, tuan dan puan kena tukar diet tuan dan puan. Kena tukar. Sama je macam yang nombor 2. Okey. Nombor 2 ni kita pergi satu ke exercise dan lagi satu ni kepada diet. Tuan dan puan, saya dah handle banyak program online. Okey. InsyaAllah program online saya akan datang. Kita akan bulan 12 insyaAllah kita ada program online lagi. Okey, untuk new intake. Tuan dan puan, apa yang saya perhatikan tuan dan puan, dalam menu diorang, kita amalkan konsep suku-suku separuh je tuan dan puan. Suku-suku separuh. Tuan dan puan, suku-suku separuh mereka tidak suku-suku separuh langsung. Dia macam Zaki lah. Zaki selalu cakap suku-suku sakat. Zaki dia tak ada dalam ni. Okey, kalau dia ada memang dia kena tiaw saja. Okey. Okey, so banyaknya orang kata suku-suku sakat. Okey, suku-suku separuh tuan dan puan, bermaksud tuan dan puan, saya tengok mereka punya keperluan protein tidak mencukupi. Di mana memang mereka turun berat badan tuan puan, tapi di akhirnya tuan puan, mereka kehilangan otot. Sebab penting protein ni tuan puan. Dia antara, sebab itulah ada diet yang memang tinggi protein dan sebagainya. Bukanlah saya cakap protein ni penting. Sebab saya cakap penting ni kenapa? Sebab you all karbohidrat memang perfect. Perfect. Karbohidrat you boleh dapat daripada pelbagai sumber. Tapi protein ni memang protein punya sumber lah. Tapi saya tengok diorang makan tak cukup.
tak cukup keperluan. Sebab tu saya selalu adjust. Saya cakap ni kena tambah. So dalam program online coaching saya ni memang mereka diberikan orang kata consultation untuk improvise. Dan yang paling penting sekali tuan-puan, saya tak pernah pun halang apa yang mereka makan. Itu paling seronok. Sebab tuan-puan, untuk kita pastikan kita tembus plateau ni tuan-puan, kita perlu buat sesuatu perkara yang enjoy tuan-puan. Okey, yang enjoy. So dia ada trik dia sikit-sikit je. Okey, macam saya cerita tadi tentang apa orang kata, kita kena unlearn dan relearn. Tu je. Kita memang kena cari mentor, kita kena cari coach, kita kena cari cikgu kita untuk kita pandu, untuk dipandu. Tuan dan puan, bukanlah saya cakap ambil coach ni engage dia sampai mati. Tak. Ambil coach ni kita kena belajar dengan dia. Dan tuan dan puan, ada ramai coaches kat luar tu. Ada coaches yang okey, ada coaches yang tak okey. Saya tak nak komen benda tu. Tuan dan puan bolehlah tengok yang mana. Okey, kalau tuan dan puan suka saya, pilihlah saya. Tapi saya cakap terus terang, saya bukanlah pandai sangat pun. Ada ramai lagi luar yang pandai kat luar tu. So tuan dan puan mungkin rasa tengok dia bagus, boleh follow dia. Tuan dan puan, distance sekarang dah tak ada apa orang kata, dah tak ada hal lah. Okey, you duduk KL, you duduk Kedah, you duduk Perlis, boleh saja berinteraksi dengan coaches. You boleh je hire mereka untuk dapatkan consultation diorang. Okay, mungkin training program you buat, lepas tu coach hanya design program untuk you execute je pun boleh tuan-puan. Alright, so tentang diet ni memang you kena ubah tuan-puan. You tak boleh makan benda yang apa orang kata junk food all the way. Okay, bukan tak boleh, boleh, tapi ada cara dia macam mana kita nak buat. Okay, sebab tu kita tak pernah rigid dengan diet. Okay, sebab kita percaya diet ni you just control ada certain things. Okay, kita tengok you manage the whole day. Kalau kita tengok dia okay lah. Okay, kalau kita tengok you ni dah macam nak masuk laut je dan layan je, so kita beritahu lah, okay ni kalau boleh ni jangan kat sini. So kita adjust je. You still boleh makan nasi lemak, you still boleh makan roti canai, you still boleh makan donat, coklat, aiskrim dan sebagainya. Tapi ada cara dia tuan-puan. Cara dia ni lah yang kita implementkan dalam kita punya modul lah. So tuan-puan, itulah 3 perkara yang saya nak kongsikan dengan tuan dan puan. Saya harap tuan dan puan like dan share lah. Okay, share kepada ramai orang di luar sana supaya mereka dapat belajar sesuatu tuan dan puan. Bagaimana untuk kita keep on progress, terutama dalam pengurusan berat badan. Okey tuan-tuan, sampai sini saja. Terima kasih kerana like dan share. Siapa yang share tu, saya doakan korang besok kuruslah. Turun 1-2 kilo. Yeay. Yang tak share tu baik kau share sekarang. Sebab doa seorang guru ni, kalau guru saya cakap ni makbul selalunya. Okey. Alright. Okey, sekejap. Saya nak tengok ada soalan ke? Oh, ada soalan. Hai Didi Natasha, apa khabar? Sambil dengar work from home. Okey, right. Sekejap. Zali Hashim cakap, workout perlu hari-hari ke? Tak tuan-tuan. Workout jangan hari-hari. Workout cukup untuk 3-4 hari seminggu dah cukup. Sebab apa? Ada banyak perkara kita kena fikir tuan-tuan. Dengar kalau you beranggapan nak bakar kalori banyak, you silap tuan-puan. You silap. Okey, sebenarnya ada cara untuk bakar kalori walaupun you tengah tidur. Sebab itulah you kena ada guru, ada coach yang membantu you untuk designkan program you. Okey, so program exercise kalau ikut ACSM, American College of Sport Medicine, dia menyatakan okey, ada 3 benda kita kena buat dalam exercise. Kita nak rangka senaman, iaitu 150 minit untuk cardio exercise jantung, 2 hingga 3 kali weight training, latihan bebanan, dan 2-3 kali flexibility training. So bermaksud Zali, dia tak cakap pun kita boleh buat hari-hari. Kalau nak buat hari-hari tak ada masalah, tapi kita kena pandai pula main dengan intensity atau volume exercise ni lah. Maksudnya
hari ni training berat, besok training ringan dan sebagainya. Dia tak boleh training Tabata hari-hari, tidak boleh tuan-puan. Okay, so dia perlu ada kita kena rangka, orang kata periodization training lah. Masa saya zaman jadi atlet dulu, saya training pun 6 hari Zali. Kita tak training lebih daripada tu. 6 hari, 1 hari rest. So memang atlet pun memang akan ada 1 hari rest. Tak kisahlah bina badan ke, sportsman ke, Lee Chong Wei ke, siapa-siapa ke, memang kebanyakan mereka akan ada 1 hari rest. Itu yang high intensity. Which is saya cerita dengan mass people, saya keep on advice, you training 3 hingga 4 kali seminggu, campurkan cardio dan juga weight training. Both tu you gabungkan, you dapat result yang lebih baik. Alright. Tu yang saya nak, badan mengecil tapi tak flabby. Sekarang dah tak flabby kan? Kalau makan suku-suku separuh kat luar, rasa makan sikit makanan ada lebih, rasa membazir pula. Tuan dan puan, tips nak pergi makan kat luar ni, kan kalau kita selalu pergi lunch, kita akan ada pergi kat kedai makan yang ada banyak lauk kan. Kalau kat Johor ni dulu sekarang saya tak tahu, ada satu tempat tu lauk dia keliling kedai lauk tuan-tuan. Pergi kat sana sampai kat belah sini lauk semata-mata. Banyak gila lauk dia orang masak. Kat Lakin tempat tu, Lakin pernah saya lupa nama dia, Sri Bayu tak silap. Tu kat Johor lah. So tuan-puan, apa yang kalau saya makan kat situ, yang pertama sekali saya tak ambil nasi dulu, saya akan round dekat semua lauk tu. Saya nak tengok apa makanan, apa lauk yang saya nak ambil. Yang pertama saya akan decide apa protein yang saya ambil. Okey, contoh saya tengok dulu. Kadang-kadang saya tengok, ayam goreng ni best lah. Sekali kat depan tu pula ada ayam panggang. Lagi nampak sedap kan. So saya ingat, ni lagi best lah. So saya ambil yang tu. Tapi saya tak ambil dulu. Saya just round dulu. Saya buat decision. Saya tengok. Saya buat apa orang kata, pemantauan. Saya tengok pantau. Saya dah nampak. Okay, protein saya ayam. Okay, yang ini saya memang macam best sangat lah. Okay, lepas tu saya tengok sayur pula. Saya tak suka makan sayur yang masak sangat. Saya lebih suka makan ulam tuan-tuan. So ulam-ulam ni memang saya ambil banyak lah. Okay, ulam raja, kadang-kadang kacang botol dan sebagainya. Memang saya suka makan benda-benda macam tu. Dan tengoklah lauk yang saya makan. Lepas tu saya dah ada ulam, sayur saya. Okay, lepas tu saya dah ada, kalau tak ada ulam saya ambil sayur lah. Dan saya ada protein dan saya ada nasi. Dah cukup tuan-tuan. Dan saya makan kalau macam nasi campur, kita boleh sukat ikut makanan kita kan. So dia tak membazir lah. Janganlah sampai kalau orang tu tolong cedokkan, kita beritahulah kita nak separuh ke dan sebagainya. Alright, semoga menjawab ni. Calorie deficit betul Nurazina. Siapa tak share dia tak kurus. Alright, thank you Alin. Macam mana nak rasa bahagia? Mari datang Johor. Ada ni Pak Boy. Yang penting tak goyang dan tak macam kek custard. Restoran Sri Bayu betul. Memang padu. Tapi tak tahu lah sekarang masih ada lagi ke tak. Okey tuan-puan, terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Tuan-puan tolong like dan share. Kita bagi manfaat ke orang lain. InsyaAllah tuan-puan, saya mulai dari hari ini saya berazam untuk sharing tuan-puan. Sharing sebanyak yang mungkin tuan-puan kepada you all semua. Info-info yang secara percuma, dan saya cuba kaitkan benda-benda saintifik dan juga tak saintifik dengan bahasa-bahasa yang paling mudah tuan-puan nak faham. Okey, so tolong support saya. Saya tak minta apa tuan-puan, doa tuan-puan, dan kalau boleh tuan-puan share saja. Kalau share akan ramai view. So saya dapat pahala, tuan dan puan pun dapat kongsi pahala dengan saya. InsyaAllah tuan-puan, kita hidup pun tak lama. Kita nak cari banyak pahala tuan-puan. Saya jenis orang yang educate orang bukan dengan cara yang kasar lah. Okay. Saya lebih suka dengan cara lembut. Kalau orang tak nak dengar, tak apalah, tak kisah, saya tak marah. Okay. Sebab itulah, ini adalah cabaran lah. Ini adalah dakwah saya dalam bidang kecergasan. Okey tuan-puan, jumpa lagi insyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang. Lain kali kalau saya live, saya akan beritahu. Saya cuba live sekerap yang mungkin. Sebab
kebetulan dalam minggu ni, dalam beberapa hari ni klien pagi, saya tak ada klien, so saya agak free, so saya terfikir nak buat dan saya terus buat. Okey, jumpa lagi, jangan lupa share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.